Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung pengajian kita Kitab Idaman Penuntut di bawah anjuran Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah, Bang Zaidi pun dah masuk. Mudah-mudahan qaryah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi adalah pakat-pakat masuk. Pakat-pakat angkat tangan pun bagus juga. Alhamdulillah, dapat kita meneruskan pengajian kitab kita seperti biasa. Setakat ni tak gagal lagi, tanpa gagal. Setiap minggu kita masuk bab baru, sembahyang sunat. Buka muka surat 34. Yang Rumi tu 34. Yang tak ada kitab tu, insya-Allah saya akan ada screenshot sikit. Siapa yang ada, alhamdulillah. Ajah Salwa dah ada. Abang Singa, Sueha, Minur Arsyiha, Ida Khairan, Nursina Surya, Zaidi Mat Ali, Rogayah Muhammad Ali, Aila Ismail, Marina Rokibah, Ummu Ammar, Siti Azmahani, Saiful Soleh, Khadijah Mat Jadi, Muhammad Rizal, Noraini Muhammad. Muka surat 34. Ya, Puan Salwa, muka surat 34. Nuhairi, Pak Wah pun ada. Buka lah muka surat tu, siapa yang ada. Kita masuk bab baru, fasal barulah. Kitab Idaman Penuntut kita, fasal baru. Solat sunat. Solat sunat. Azmahani Muhammad, ayat 15. Ayat 15 macam tu baru betul. Kenalkan tempat apa? Tempat dia. Sekadar bagi tahu, bagi salam, sekadar kata hadir, tak tahu orang mana, tak guna. Nak ambil kedatangan, attendant macam mana? Ni boleh ambil attendant, dah tahu dah. Bukan semua orang saya kenal. Macam Pak Wah ni memang kenal lah, takkan tak kenal Pak Wah kot. Abang Zaidi, orang Kuantan tak kenal Abang Zaidi, kena keluar Kuantan lah. Macam Puan Salwa ni semua geng-geng famous belaka. Tapi kalau macam yang jangan-jangan tengok nama, kena tulis daripada mana, baru kita tahu. Sakinah Yusuf, Jaafar Harun, Ana Abdullah, Lin Fitri, Ratifa Umar. Jawi muka surat 69. Ya. Wan Rafidah Abdul Qadir, Muhammad Abdul. Mus Amal, Pekan. Orang Pekan. Pekan ya. Saya adalah mengaji di Pekan lagi tu. Di apa nama tempat apa tu? Allah lupa dah. Apa nama tu? Tempat budak-budak belajar tu lah.
Jasri, okay again. Cenderung, Balai, Perak. Salam dari Puncak, Ana Abdullah. Baik. Zainur Rafa, Taiping. Oh, orang Taiping. Orang Taiping. Oh, tempat yang paling banyak, yang paling lembap di Malaysia. Taburan hujan yang paling tinggi, Taiping. Azmir Nur Hakim. Baik, cukuplah tu. Kita sebut nama-nama yang ada. Kita boleh masuk balik. Masuk sembahyang sunat. Buka muka surat 34 Rumi. Masuk. Hafizan, Cikgu Abdul Muttalib here. Orang lain yang mesej, namanya orang lain. Okey lah, Abdul Muttalib boleh lah. IM berapa? IM2. Indra Mahkota. Kira orang Kuantan lah tu. Muar Kemaman, Siti Zailai Kha. Salam dari PUJ. Anis Hanafi, PUJ. Tempat saya ngajar PUJ 7. PUJ 7. Apa nama tempat? Puncak Jalil tu lah. Jalil 7 tu. Memang ada di situ. Saya pun asal Perak, Slim River. Pernah duduk Taiping lah. Tengok, bakat-bakat boleh berkenalan lah. Sekali rupanya saudara. Dapat buat jejak kasih kat dalam ni. Tu kata sebut nama tempat. Manalah tahu, jumpalah lama saudara mara, sepupu sepapat yang lama tak pernah jumpa, boleh jumpa. Manalah tahu, jumpa pula tempat yang berkat, tempat majlis ilmu. Allah, baik sangat. Ros Amlatis, alhamdulillah. Midul Bukit Larut dengan rumah kat 5 minit je. Batu Pahat Johor, Ida Kairan. Okey. Cukuplah perbualan itu. Kita masuk bab fasal baru. Solat sunat. Solat sunat. Siapa ada soalan nanti boleh diajukan di ruangan komen di bawah komen ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sembahyang sunat 42. Nombor dia 42. Selain daripada sembahyang fardu yang 5, dalam Islam ada lagi beberapa sembahyang yang disebut sembahyang sunat, buat tambahan atas fardu itu. Kerana sebaik-baik ibadah badan selepas iman ialah sembahyang. Selain daripada sembahyang fardu yang 5. Sembahyang fardu 5 tu lah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh 5 ni. Selain daripada 5 solat fardu ni, ada lagi beberapa sembahyang yang disebut sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Ataupun nama lain dia juga kita panggil, boleh sembahyang atau solat sunat, solat nafli. Boleh, ada juga yang digelar solat tatawwu', ada juga yang disebut solat mandub, ada juga disebut solat mustahab. Tapi yang paling terkenal solat sunat. Jadi semuanya sama tu. Solat sunat, solat nafli, solat tatawwu', solat mandub, solat mustahab, semua sama. Sama dengan maksud solat sunat yang kita faham tu. Solat sunat sebagai tambahan atas solat fardu. Sebagai tambahan atas solat fardu. Kerana sebaik-baik ibadah badan selepas iman ialah sembahyang. Kita tahu sembahyang, kita ada beberapa jenis ibadah. Ada ibadah dipanggil ibadah hati. Ada ibadah badan, pergerakan badan. Ada ibadah pegangan. Dia panggil ibadah dalam bab aqidah. Ibadah dalam bab luaran, zahir, yang dipanggil ibadah badan. Ialah tolong orang, ibadah lah tu, pakai badan kan. Sembahyang kan pakai badan. Jadi ibadah badan dipanggil. Puasa, semua tu ibadah badan, sebab badan yang menanggung. Ada juga ibadah akidah yang kita duk pegang. Iman tu, iman. Dan ada juga ibadah hati
Contohnya, nak marah, sabar. Ya, yang kita sabar tu bukan kita punya fizikal. Yang kita sabar tu adalah dalaman kita tu, hati kita yang kita sabar. Kita terasa nak belagak, kaya sangat, banyak duit, terasa nak belagak, kita buang perasaan tu. Semua ni daripada rezeki daripada Allah. Tak boleh nak belagak. Kan itu semua dalam. Dia panggil ibadah hati. Dapat pahala tu. Bila sebut ibadah, dapat pahala. Bila kita sebut pegangan itu adalah ibadah. Iman tu adalah ibadah. Iman itu adalah ibadah. Kita sentiasa beriman, sentiasa dapat pahala sebab dia ibadah. Bila ibadah kan dapat pahala. Macam tu juga ibadah hati. Setiap kali terasa bersedekah dan apa lahirnya ikhlas. Ibadah tu, ibadah hati, dapat pahala. Terasa nak takabur, kita buang cepat-cepat sifat mazmumah tu. Ibadah tu. Maka dapat pahala dengan kita membuang pahala mujahadah. Ada juga ibadah yang jenis zahir, iaitu ibadah badan, macam sembahyang puasa tadi tu, haji dan sebagainya. Jadi itu ibadah badan, yang badan kita yang buat. Dalam banyak-banyak dia kata sebaik-baik ibadah badan, ibadah zahir, macam puasa, macam sembahyang, buat apa, tawaf, buat haji, apa lagi ibadah badan, tolong orang yang menggunakan zahir lah, yang menggunakan zahir kita. Dia adalah semua ibadah yang paling tinggi adalah sembahyang. Sebab sembahyang kan pakai badan. Tak boleh lawan ibadah lain. Sedekah, lebih lagi sembahyang. Semua tak boleh lawan. Cakap je ibadah badan, ibadah zahir, mana-mana sebut aja apa-apa pun. Nak bandingkan sembahyang, jauh lebih sembahyang. Yang mana dia kata selepas iman. Oh, rupanya sembahyang nombor 2 jugalah. Bukan nombor 1. Maknanya yang nombor 1 tu, tapi dia tak panggil ibadah badan. Ibadah, dia panggil ibadah iman tu ibadah pegangan, akidah. Jadi ibadah pegangan adalah nombor 1 dalam semua. Kita tengok ibadah hati, takabur, ujub, suma'ah, yang kita perlu dibuang. Kemudian yang perlu kita letak ikhlas, tawaddu', masukkan sifat-sifat mahmudah dalam hati tadi tu. Itu tu campur pula ibadah zahir kita, sembahyang, puasa, apa semua yang buat pakai badan, berbanding dengan ibadah iman, iaitu pegangan kita terhadap Allah dan Rasul. Itu lebih besar. Kalah sembahyang, kalah haji, kalah sebutlah apa saja pun. Malah ikhlas, kalah ikhlas. Nak banding dengan iman, tu nombor 1. Sebab tu dia kata selepas iman, maknanya iman nombor 1. Iman nombor 1. Tapi iman tu bukan ibadah zahir, bukan ibadah batin. Yang nak bagi tahu sembahyang adalah nombor 1 dari segi ibadah badan, ibadah zahir, dia nombor 1. Tapi kalau gabung tiga ibadah hati, ibadah zahir, ibadah akidah, ibadah iman tadi, tiga tu menang kat iman lah. Iman nombor 1. Sebab tak ada iman, tak guna sembahyang. Jadi iman adalah nombor 1. Jadi belajarlah akidah. Jangan tak belajar akidah. Belajarlah akidah sebab dia nombor 1. Okey. Nombor 2, kalau gabungan adalah sembahyang. Iaitu dia ibadah zahir, ibadah badan. Tapi ibadah zahir tu sendiri dia duduk nombor 1. Paling tinggi. Yang pertama disoal dalam kubur nanti. Yang pertama disoal dalam kubur nanti, maknanya sembahyang duduk nombor 1 dari segi ibadah zahir. Okey. Tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ayyul a'mali afdalu faqala as-salatu liwaqtiha. Ayyul a'mali afdalu faqalu. Oh, dia gitu je. Patut tak faham. Macam ni ceritanya. Ni main tengah-tengah je. Ada seorang sahabat tanya, Ayyul a'mali afdal? Ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling baik? Paling baik. Faqala, jawab Nabi, as-salatu liwaqtiha. Sembahyang di dalam waktunya. Sembahyang adalah ibadah yang paling baik apabila para sahabat tanya Nabi. Cuma
Nabi SAW dia sangat hebat zahir batin. Dia mempunyai satu sifat jawami'ul kalim, iaitu cakap dia tu banyak makna. Walaupun cakap satu tapi maknanya banyak. Orang hebat. Kemudian dia pula boleh baca orang. Boleh baca orang. Dia tengok dia boleh baca orang. Dan dia juga, hebatnya dia ni, dia hanya memberitahu apa yang orang itu perlukan. Bukan dia bagi tahu apa yang dia tahu. Ini boleh kita belajar daripada sikap Nabi, daripada hadis ni. Bukan hadis ni je, banyak-banyak hadis-hadis yang lain lagi. Sahabat tanya, amal apa yang paling baik? Nabi jawab, sembahyang dalam waktu. Sahabat yang lain pernah tanya dalam waktu yang lain, amalan apa yang baik, paling baik? Nabi jawab, sedekah. Amalan apa yang baik? Baik pada ibu bapa. Amalan apa yang paling baik? Tolong anak yatim. Berpuluh-puluh jawapan Nabi yang berbeza apabila para sahabat menanyakan, apakah amalan yang paling baik aku nak buat? Nabi jawab selawat, ada jawab baca Quran, ada jawab zikir, macam-macam. Sekarang ni, apakah amalan yang paling baik? Dalam bab ni Nabi kata sembahyang pada waktunya. Kenapa dalam sahabat lain yang tanya Nabi jawab lain? Kerana Nabi, pertama, jawami'ul kalim, dia punya ayat tu banyak makna. Orang yang IQ tinggi dapat faham lain, orang yang IQ rendah dapat faham lain, orang biasa-biasa dapat faham lain. Faham lain tu maksud dapat lagi faham, lebih faham. Berbeza dengan ayat yang sama. Itu satu. Yang kedua, Nabi ni dia hanya jawab apa yang orang tu perlukan, bukan dia jawab apa yang dia tahu. Ini sebagai boleh kita ambil iktibar. Kadang-kadang kita tahu banyak perkara, kita ada banyak ilmu tentang satu perkara, maka apabila ada orang tanya apa-apa kat kita, kita nak bagi tahu semua yang kita tahu. Tak gitu. Tak begitu. Hanya bagi tahu apa yang dia perlukan. Apa yang dia perlukan. Baru tadi ada orang tanya telefon. Kita dah lah jarang-jarang angkat telefon. Dia tanya tentang Ibnul Arabi. Nak tanya tentang Wahdatul Wujud. Masya Allah, tingginya. Betul ke tak betul? Sesat ke tak sesat? Pening boleh dengar. Dia nak kata Ibn Arabi sesat atau tidak, nak tanya tu. Telefon daripada jauh, daripada Johor. Cara dia tanya kita dah tahu dah. Tak layak untuk dia tanya Ibn Arabi tu sesat ataupun tidak. Maka nak jawab apa yang kita tahu ni dalam telefon ni, boleh jawab macam-macam, jawab panjang lebar berjam. Tapi saya teringat tadi, Nabi jawab apa yang dia perlukan. Bila selidik sikit gitu, Allah, hai. Aduh, hai. Fadhu Ahim pun tak settle lagi. Duk cerita pasal Ibn Arabi. Nak wahdatul wujud, wahdatul syuhud, apa benda? Aqidah dah pegang sungguh ke belum? Mantap betul kan akidah? Ta'alluq, ingat, faham lagi tak bab ta'alluq tanjizi hadis? Apa benda tu? Ta'alluq tanjizi qadim. Tak pernah dengar. Nak cerita pasal wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Maka saya tak jawab pun soalan dia. Kerana jawapan lain. Kerana dia tak perlukan perkara itu. Sekarang apa? Mengambil iktibar daripada Nabi. Nabi jawab berkata apa yang dia nak. Jadi kalau kita banyak ilmu, jangan kita cakap semua apa yang kita nak. Kita janji boleh cakap, kita cakap. Orang tanya, bagi tahu, nak bagi tahu dia tu tahu semua. Bukan cara Nabi. Cara Nabi bagi tahu hanya apa yang dia perlukan. Hanya apa yang dia perlukan. Sekadar itu aja. Tengok, sahabat tanya. Ada satu kisah, seorang sahabat tanya, boleh tak aku nak beristimta', bermesra-mesraan dengan isteri aku ketika isteri aku haid? Bukan berjimat. Jimat dah tahu dah haram. Nak seronok-seronok di antara pusat hingga ke lutut. Nabi tak bagi. Tak boleh.
Selang beberapa lama, sahabat lain pula datang. Dia tanya, boleh tak soalan yang sama? Nabi je kata, silakan. Jangan jima' je. Illa nikah. Jangan jima' je. Yang lain semua boleh. Tapi sahabat yang sebelum tu, Nabi tak bagi. Jangan. Kau ni kenapa? Sabarlah. Tunggu kering haid dulu mandi. Nampak? Nabi tengok. Yang datang yang Nabi tak bagi, di antara pusat dengan lutut, tak bagi sentuh. Kulit tak bagi. Tak bagi beristimta' di situ, pusat sampai lutut isteri. Tak bagi. Kerana Nabi tengok dia seorang yang baru kahwin, muda, umur 20-an. Bahaya, jangan bermain-main di tepi gaung. Nanti jatuh tergolek dak. Nabi tak bagi. Nabi tak cerita panjang, tak bagi, tak boleh. Tapi kenapa sahabat yang kemudian dan selepas pada tu Nabi bagi je, illan nikah, Nabi kata, kecuali jima' jangan ketika haid, haram. Yang lain tu tak ada masalah, pusat sampai lutut tak ada masalah, jangan jima' aje. Nabi kata gitu pula. Kenapa berbeza? Sebab yang itu umurnya dah dewasa dah, 50-an dah reti masa bila nak break, masa bila nak tarik break, masa bila nak slow, masa bila nak laju. Tengok Nabi cerdik tu. Nabi jawab. Cerdik. Jawab ikut kemampuan IQ dia, dan jawab mengikut keperluan dia. Bukan jawab apa yang kita tahu. Tengok, sambung lagi. Jadi Nabi jawab, sembahyang dalam waktu. Mungkin sahabat ni adalah masalah sikit dari segi tu. Maka sembahyang dalam waktu adalah yang paling afdal. Jangan qada lah, sembahyang dalam waktu adalah paling afdal. Dalam semua ibadat-ibadat zahir, sembahyang dalam waktu adalah paling afdal. Dan dikata kat sini, jadi kalau sudah fardu sembahyang lebih afdal daripada fardu lain, fardu sembahyang lebih afdal. Fardu sembahyang lebih afdal daripada fardu lain. Sembahyang fardu 5 waktu lebih afdal daripada zakat, lebih afdal daripada haji, lebih afdal daripada segala-galanya. Yang lain-lain, yang wajib juga. Kalau sembahyang lebih afdal daripada sedekah, memanglah sedekah tu sunat. Memang dah. Ini sembahyang fardu lebih afdal daripada fardu yang lain, lebih afdal daripada haji dan sebagainya. Janji yang wajib lebih afdal. Dia kata kalau sudah fardu sembahyang lebih afdal daripada fardu-fardu yang lain, daripada kewajipan-kewajipan yang lain, tak dapat tiada, la budda, tak dapat tiada, mestilah, bahasa sekarang ni, mestilah sunat-sunatnya lebih afdal daripada sunat-sunat lain. Kalau yang wajib, iaitu sembahyang wajib, lebih afdal daripada zakat fitrah. Sebab zakat fitrah tu wajib. Zakat harta wajib. Sembahyang wajib lebih afdal, lebih besar pahala. Habis kalau sunat, solat sunat, bukan solat wajib, solat sunat, mestilah lebih afdal daripada sunat-sunat lain. Sedekah, sedekah tu sunat, mana lagi besar dengan sembahyang sunat? Mestilah sembahyang sunat lagi besar. Sebab apa jadi gitu? Sebab solat fardu dengan fardu-fardu yang lain, solat fardu menang. Ini kalau solat sunat, menang dengan sunat-sunat lain. Menang dengan sunat-sunat lain. Itu maksud dia. Dan lagi tak dapat tiada, mestilah sunat-sunatnya lebih afdal daripada sunat-sunat lain. Sunat-sunatnya semayang tu lah, sunat-sunat semayang. Bukan sunat yang dibuat dalam semayang. Sunat-sunatnya tu sembahyang sunat. Tu kita. Sembahyang sunat. Lebih afdal daripada sunat-sunat lain, daripada amalan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunat yang lain. Okey. Dia panggil qiyas. Qiyas aulawiyat. Qiyas aula dia panggil. Qiyas yang oleh kerana fardu sembahyang adalah fardu wajib, lebih baik, lebih afdal daripada fardu yang lain, ibadah yang lain, fardu juga tapi sembahyang menang. Jadi qiyas aula dia, solat sunat mestilah lebih lagi daripada sunat-sunat yang lain. Okey. Kata setengah ulama, puasa afdal. Oh, ada khilaf di sini. Jadi maknanya iman nombor 1, solat nombor 2, puasa nombor 3. Ataupun iman nombor 1, puasa nombor 2, solat nombor 3. Ada khilaf gitu. Khilaf di situ. Khilaf di nombor 2 tu.
Sama ada nombor 2 tu semayang, nombor 3 puasa, ataupun nombor 2 puasa, nombor 3 semayang. Walaupun semayang duduk nombor 3 sekalipun, nombor 3 antara yang tertinggi jugalah. Dapat jugalah pingat gangsa. Dapat pingat lah juga antara yang tertinggi. Tu. Sekata setengah ulama, puasa lagi afdal daripada sembahyang. Dia duduk iman, puasa, sembahyang. Sebelum tu dia kata, pendapat yang satu lagi, iman, sembahyang, puasa. Kerana hadis kullu amal ibni adam lahu illa as-sawmi fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya, semua amal anak Adam untuknya tu iaitu fadilat ataupun kelebihan, keuntungan kembali kepada dirinya sendiri. Itu maksud untuknya. Maksud untuknya tu. Kullu amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam untuknya. Semua amal-amalan yang kita buat akan kembali kebaikan tu kepada kita. Pahala semua kembali semua kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat dengan amalan kita semua kembali kepada kita. Kita dapat balik. Walaupun kita ibadah untuk Allah, tapi kelebihannya, keuntungannya dapat kat kita balik. Okey? Sambung lagi. Melainkan puasa. Puasa tak kembali kepada dia. Kembali kepada orang yang buat tu. Okey? Maka ia untuk aku. Dan akulah yang akan membalas. Puasa tu untuk aku. Kita sembahyang untuk fadilatnya, kelebihannya akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita puasa kerana Allah Ta'ala. Buktinya kita tak makan. Ada orang ke tak ada orang ke, kita tak makan. Kita menahan lapar ni untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Itu. Jadi setengah ulama dia membahaskan maksud fa innahu li wa ana ajzi bih, maksud dia adalah untuk aku dan aku yang akan balas. Habis tu sembahyang Allah tak balas. Sembahyang pun Allah balas juga. Zakat Allah tak balas. Allah yang balas. Siapa lagi nak balas kalau bukan Allah? Habis tu puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya besarnya pahala puasa, yang mana tak ada pahala, tak ada ditetapkan pahala. Contohnya sedekah satu dia akan jadi 700 pula akan berangkai-rangkai 700. Itu pahala sedekah. Sembahyang pula ada 27, ada 1, ada macam-macam pahala. Dia dah ditentukan pahala banyak mana. Tapi puasa tak ditentukan banyak mana. Allah sendiri yang akan balas. Bila Allah sendiri balas, Allah sendiri menganugerahkan, maka dia jadi besar. Lebih besar. Maka lebih besar pada sembahyang. Ya, pada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan iman, puasa, sembahyang. Pendapat pertama mengatakan iman, sembahyang, puasa. Walau macam mana pun, kedua-dua, sembahyang dan puasa ada banyak kelebihan. Tangga yang kedua dengan tangga yang ketiga je. Jangan duk pilih sangat. Dua-dua ada kelebihan yang besar. Janganlah lepaskan masa berlalu dengan tiada direbut peluang yang sangat baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah ambil peluang, meninggalkan peluang tu. Janganlah tak puasa. Kenapa tak puasa? Sunat. Sebab semayang lagi besar. Jangan gitu. Jangan pula puasa. Kenapa tak puasa solat sunat? Puasa dah lebih besar pada. Jangan gitu. Sebab dia tangga kedua dengan tangga ketiga je. Dekat-dekat je. Rebutlah dua-dua. Jadi taklah rugi nanti. Tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disyariatkan solat semua ni ada hikmahnya. Ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah yang kita disyariatkan solat sunat. Bukan solat fardu memang wajib. Solat sunat ada hikmah. Antaranya adalah dia dapat mengganti 70 rakaat solat sunat. 70 rakaat solat sunat boleh ganti satu solat fardu. Tu dia punya martabat. Solat sunat berbanding dengan solat fardu.
Solat sunat 70, solat fardu 1. Sebab tu semalam ada orang tanya. 2 hari lepas ada orang tanya, mana lagi baik dia buat? Qada solat yang dia tinggal dulu, qada solat fardu yang dia tinggal dulu, dengan buat solat sunat. Nampak? Boleh pula dibandingkan solat fardu, solat qada tu solat fardu lah. Solat fardu dengan solat sunat. Mana boleh banding? Mana lagi baik? Mana boleh banding? Satu solat fardu bersama dengan 70 solat sunat. Yang dia sibuk nak buat solat sunat sangat, tak nak qada fardu dia dulu, tak nak qada sembahyang yang dia tinggalkan dulu tu, kenapa? Nak pahala ke solat sunat? Nak pahala banyak tak? Nak pahala banyak, kena sembahyang solat sunat 70 kali. Dapat pahala banyak. Boleh. Nak lagi senang tak? Nak diskaun tak? Senang. Solat satu aja dapat 70. Tak nak. Jadi pelik kita. Nak tak? Banyak pahala. Nak. Kau solat 70 kali. Solat sunat 70 kali. Boleh? Berani? Boleh. Aku nak solat 70 kali sebab pahala dia besar. Aku tak nak bagi tahu offer. Ni ada offer. Solat sekali je tapi dapat 70. Nak ke? Tak nak. Itu yang rasa kau ni kenapa? Tak nak. Aku nak yang 70. Nak pahala 70 tak? Nak lah. Tapi buat satu dapat 70 nak? Tak nak. Itulah seumpama orang tanya soalan, dia ada solat fardu yang dia nak qada, solat fardu 70. Tapi dia kata mana lagi baik? Ataupun boleh tak nak buat yang sunat-sunat juga walaupun ada fardu? Seumpama gitu lah. Pelik. Nak tak gaji 7,000 sebulan? Kerja kerja 7,000 sebulan. Kerja 30 hari. Tak ada cuti. Dapat gaji 7,000 sebulan. Nak. Tapi ada satu lagi kerja. Gaji 7,000 juga. Kerja dalam 3 jam. Nak? Tak nak. Ada tak? Kita kalau bat dunia, kita kata kau ni kenapa? Kita akan marah-marah dia. Kita akan marah maki lagi dia. Kau ni hilang akal apa? Sekarang ni gaji 7,000, kerja 30 hari. Tak ada cuti. Nak ke? Naklah 7,000. Banyak tu. Ada satu lagi kerja. Nak tak? Kerja macam mana? Tapi kerja dia kurang lah sikit. Berapa lama kerja? 3 jam. Dapat berapa? 7,000. Tak nak. Bak dunia tak ada orang buat gitu. Tapi bak akhirat berlambat orang buat gitu. Tetap juga dia nak tanya, solat sunat boleh buat ke tak? Solat sunat boleh buat ke tak? Boleh buat tak solat sunat? Boleh buat tak? Sedangkan ada yang qada lagi. Sepatutnya tak timbul soalan. Tak timbul pun soalan mana lagi baik, boleh atau tidak, tak timbul sepatutnya. Sebab pahala besar solat fardu ni. Jadi di akhirat nanti, jika ada seseorang itu meninggalkan sembahyang fardu, mungkin sengaja ke, mungkin tak sengaja ke, tak kisahlah, dia meninggalkan solat fardu seorang ni, bila tu kena seksa lah kerana meninggalkan solat fardu. Maka sebelum dia kena seksa, Allah kata kat malaikat, kau pergi cari dulu solat sunat je, ambil 70. Cari kau lihat ba'dah witir lah apa semua, dapat 70, cover balik yang sehari yang dia tinggal sembahyang, yang satu kali dia tinggal sembahyang tadi, cover. Ada lagi tak yang dia tinggal sembahyang fardu? Ada lagi. Cari lagi 70, cover. Cari lagi 70, cover balik. Cari lagi, cover, sampai habis solat sunat dia. Akhirnya ada lagi solat fardu, ada berlambak lagi. Itu yang kena seksa. Nampak? Rugi. Nak solat sunat boleh, silakan banyak-banyak. Pastikan buat kira untuk satu solat fardu qada tadi tu, yang dia tak nak qada nanti, kalau dia mati nanti tak sempat qada, pastikan 70 tu untuk cover satu. 70 untuk cover satu. 70 untuk cover satu. Tak cerdik sangat-sangat. Habis tu solat sunat untuk siapa? Untuk mereka yang tak ada qada. Itulah guna, sebab solat fardu ni modal. Solat sunat ni untun. Macam mana nak dapat untun? Modal tak bayar, modal tak dapat lagi. Collect modal dulu, barulah ambil untung. Ini tak, untung je nak, modal tak dapat lagi. Mana boleh, bankrupt lah bisnes. Dapat belanja. Buat simpan dulu modalnya. Itu yang pertama. Itu hikmah dia.
antara hikmahnya adalah dia dapat menampung kecacatan solat-solat fardu. Bila ada solat solat fardu ada yang cacat, cacat yang tidak membatalkan lah, tapi kurang sikit solat fardu dia. Mungkin tak khusyuk, mungkin sujud tak berapa cantik, tapi sah. Tangan letak tak berapa cantik, bacaan tak berapa cantik, tak kisahlah. Tapi yang solat fardu dia ada cacat sikit, tapi sah lagi. Macam mana nak cover solat fardu dia? Ambil yang sunat-sunat tadi, cover. Itu kegunaan solat sunat. Dan disebut di sini, peluang yang baik ini untuk mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah. Tu tujuan solat sunat, taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan solat sunat. Tu yang ujung tu, yang bawah tu. Janganlah lepaskan masa berlalu dengan tiada direbut peluang yang sangat baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah, itu tujuan sembahyang. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita nak dapat atqakum, taqwa tu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang terbaik. Itulah yang terbaik. Itu tujuan solat sunat. Sekat tiba-tiba duduk sibuk bayar bunga, modal tak bayar. Fardu qada tak qada. Tak qada. Sibuk duk bayar bunga. Bila nak habis? Settlekan pokok dulu. Maka kita dapat faham di sini adalah yang fardu jauh lebih unggul daripada yang sunat. Dia punya kadar adalah 70 kali ganda lebih yang fardu berbanding yang sunat. 70 sunat, 1 fardu. 70 sunat, 1 fardu. Pada bulan Ramadan, 1 sunat jadi fardu. Tu hebat tu. Fardu ganda 70. Itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, yang fardu pahalanya digandakan 70, yang sunat jadi fardu. Bila bulan Ramadan saja. Yang sunat jadi fardu. Yang fardu ganda 70. Jadi fardu lebih besar, lebih unggul daripada sunat. Dalam kebanyakan perkara. Ada juga yang sunat lebih daripada fardu. Ada tak sunat lebih daripada fardu? Ada. Cuba fikir. Apakah dia keadaan yang sunat lebih daripada fardu? Sunat lebih pahala daripada fardu. Cuba fikir. Sunat lebih pahala daripada fardu. Sunat dengan fardu lebih pahala sunat. Banyak ada. Saya sebut 2 cukup. Yang pertama, bagi salam. Bagi salam hukumnya sunat, jawab hukumnya wajib. Mana lagi besar pahala? Bagi salam lebih besar pahala. Sunat tu lebih besar pahala. Assalamualaikum, sunat. Waalaikumsalam, wajib. Pahala besar sunat lagi. Satu. Yang kedua, apa sunat lagi besar daripada fardu dari segi pahala? Bayar hutang. Bayar hutang macam mana? Seorang ni berhutang kat seorang ni. Seorang ni berhutang. Ini orang yang berhutang, ini yang pemberi hutang. Dah janji nak bayar bila-bila. Sampai pada waktunya orang ni tak boleh bayar. Habis macam mana ni? Macam mana nak settle orang yang memberi hutang? Kau dah janji, tapi tak boleh bayar, tak ada duit. Macam ni bukan sengaja, memang tak boleh bayar. Maka orang yang memberi hutang tadi wajib tunggu. Bukan pergi baling cat merah, pancitkan tayar dia, bukan. Wajib tunggu. Yang memberi hutang sampai dia ada duit untuk dia bayar, wajib. Bila wajib tunggu, bila wajib dapat pahala lah. Tunggu tu, iyalah dapat pahala. Dah lah bagi hutang tu dapat pahala. Tiba-tiba dia tak boleh bayar, dia tunggu, wajib tunggu. Wajib tunggu. Bila wajib tunggu sampai dia ada duit, ketika orang tak bayar, pahala atas kepala dia. Sebab tu kalau ada hutang kita tak bayar, pahala atas kita tu. Pahala bagi hutang tu dah dapat lama dah.
Pahala tunggu bila kau nak bayar sebab kau tak ada duit. Pahala. Wajib. Tapi ada satu lagi, nak dapat pahala lebih. Sunat halalkan. Aku halalkan hutang kat kau sebab aku tunggu macam tunggu buah tak gugur-gugur lah, tak luruh-luruh lah. Jadi macam ni lah. Aku halalkan. Sunat halalkan. Sunat halalkan hutang tadi tu. Wajib tunggu. Sunat halalkan. Tak payah tunggu, halalkan. Okey, kalau tunggu dapat pahala besar sebab tunggu. Tapi kalau dia buat yang sunat, iaitu halalkan, dapat pahala lagi besar pada wajib. Ada berani buat. Ada beberapa perkara lagi sunat lebih besar daripada fardu. Tapi secara umum fardu lebih besar daripada sunat. Dalam bab solat ganda 70. Seterusnya. Adalah sembahyang sunat itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang ini dia tak cakap panjang, pendek aja. Sembahyang sunat terbahagi kepada dua. Yang pertama, sembahyang sunat yang tiada sunat dikerjakan dengan berjemaah. Itu nombor satu, pembahagian pertama. Pembahagian yang kedua, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Jadi ada dua. Solat sunat terbahagi kepada dua. Yang pertama, solat sunat yang tak sunat, tiada sunat dikerjakan dengan berjemaah. Yang kedua, solat sunat yang disunatkan berjemaah. Solat sunat yang dituntut, yang disunatkan berjemaah dalam kurungan bagi lelaki. Dalam kurungan bagi lelaki. Okey. Ada dua. Solat sunat yang disunatkan berjemaah ada dua. Yang pertama, solat fardu 5 waktu. Bagi lelaki sunat berjemaah. Yang kedua, solat sunat yang solat sunat yang disunatkan untuk berjemaah ada 5. Tapi tambah satu solat 5 waktu, jadi 6 lah. Solat 5 waktu sehari semalam, 5 waktu sunat berjemaah, 1. Lepas tu pula, itu solat fardu. Dia kata solat sunat. Bila solat sunat yang disunatkan untuk berjemaah ada 5. Betul. Solat sunat yang disunatkan berjemaah ada 5. Solat fardu ada 5 waktu tu lah. Solat fardu 5 waktu tu cerita lain, itu fardu. Kita nak bincang bukan solat fardu, kita nak bincang solat sunat yang dituntut untuk berjemaah ada 5 keadaan. Yang pertama, solat 2 hari raya, solat 2 gerhana, solat istisqa. 5 lah tu. Solat Aidil Fitri, Aidil Adha, sunat berjemaah, solat sunat berjemaah. Gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, minta hujan, 5. Tambah bulan Ramadan, tambah 2, tarawih dan witir. Itu bulan Ramadan saja. Witir pada luar bulan Ramadan tidak disunatkan berjemaah. Solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah, apa dia? Banyak, berlambak-lambak, selain daripada 7 tadi. Apa dia? Solat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Solat witir selain daripada bulan Ramadan. Solat duha, solat awabin, hifzul iman, solat mutlak, solat tasbih, solat zawal, solat tahiyatul masjid, solat wuduk, solat tawaf, solat musafir, solat qudum, solat taubat, solat nikah. Apa lagi
solat hentian musafir, berhenti ketika musafir, solat ihram, istikharah, solat hajat, tahajud. Berapa banyak lagi kira. Semualah. Semua. Yang sunat disunatkan berjemaah solat sunat 5 je. Raya haji, raya puasa, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, bulan Ramadan, tarawih, witir. Soalannya, timbul satu soalan. Kalau buat juga macam mana? Solat sunat yang tiada sunat dikerjakan dengan berjemaah tadi, buat juga jemaah, apa jadi? Jadi macam mana? Berdosa? Masuk neraka? Tidak. Di sini pembahagian sekadar sembahyang sunat yang tiada disunatkan dikerjakan dengan secara berjemaah. Tak ada tuntutan berjemaah dekat solat sunat tu. Dia cuma tak ada tuntutan, tak sunat. Habis kalau buat, harus sah solat, tapi tak ada pahala jemaah. Contoh, duha buat berjemaah, tak ada pahala 27. Tak ada. Solat hajat buat berjemaah, tak ada pahala 27. Qabliyah ba'diyah buat berjemaah, boleh, tapi tak tuntut jemaah. Biasa kita buat seorang aja. Tapi nak buat jemaah, qabliyah ba'diyah, boleh, tapi tak ada pahala 27. Sebab tu dia tidak dituntut untuk berjemaah. Buat juga, tak adalah pahala, tapi boleh, sah. Solat tasbih, solat tahajud buat berjemaah, boleh, pahala 27 dapat? Tak dapat. Habis tu bagus ke buat? Baguslah, buatlah. Jangan sebab alah tak ada pahala buat jemaah, buat seorang lah kat rumah. Lain kali kat rumah tidur je. Baik, buat. Bukan kita kata jangan buat, cuma nak bagi tahu dia tidak dituntut untuk berjemaah. Kalau buat juga, no problem. Cuma tak ada pahala. Pahala apa yang tak ada? Pahala 27. Tapi ada pahala qudwah, dia panggil. Pahala ikutan. Ada pahala lebih sikit lah. Kalau semayang seorang, kita ambil pahala 1. Kalau semayang berjemaah, dapatlah 3. Pahala 3? 3. Kenapa dapat 3? Bukan dapat 27 ke? 27 tu solat fardu berjemaah. 27 tu solat raya. 27 tu solat gerhana. 27 tu solat minta hujan. 27 tu solat tarawih. 27 tu solat witir bulan Ramadan. Itu yang dapat 27 solat sunat. Habis ni, ya, solat ni solat sunat yang tidak disunatkan pun untuk jemaah. Aku buat juga. Habis dapat berapa? Dapat 3. Jadi lah, 3 tu saya je letak, bukan 3. Dia dapat lebih sikit. Dia panggil pahala qudwah, pahala ikutan. Dapat pahala ikutan, tapi bukan 27. 27 tu pahala berjemaah. Pahala berjemaah tak dapat, tapi dapat pahala ikutan. Lebihlah sikit. Bolehlah buat solat duha ke, no problem. Boleh buat. Okey, sambung lagi. Termasuk dalam bahagian yang pertama sembahyang sunat mengiringi sembahyang fardu yang 5, iaitu disebut sunat rawatib. Termasuk dalam bahagian pertama. Bahagian pertama tu sembahyang sunat yang tiada disunatkan dikerjakan secara berjemaah. Solat sunat tapi tak sunat berjemaah. Apa dia kata? Iaitu sunat rawatib. Qabliyah ba'diyah tu lah. Solat sunat rawatib. Kemudian sunat rawatib ini terbahagi kepada yang muakkad dan yang tiada muakkad pula dah. Yang muakkad dan yang tiada muakkad terbahagi pula. Yang muakkad dengan yang tidak muakkad. Jadi solat rawatib duduk dalam solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Dan solat rawatib terbahagi kepada 2. Muakkad, tiada muakkad, ghairu muakkad. 2. Dia bagi contoh. Kita baca seterusnya. Muakkad, apa dia? 2 rakaat dahulu daripada subuh. Dahulu tu sebelum. Dalam kurungan tiada ba'diyah. Tak ada ba'diyah subuh. 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dahulu tu sebelum lah. 2 rakaat sebelum daripada zuhur disebut qabliyah zuhur. 2 rakaat kemudian daripada zuhur, kemudian tu selepas daripada zuhur, disebut ba'diyah.
2 rakaat kemudian daripada maghrib disebut ba'diyah juga. Dah berapa dah? 2, 4, 6, 8 rakaat dah. 2 rakaat kemudian daripada isyak disebut ba'diyah. 10 dah. Beberapa rakaat sunat witir selepas sembahyang isyak. Beberapa rakaat sunat witir selepas sembahyang isyak. Kenapa dia kata beberapa rakaat? Sebab witir 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Dia witir lah, sembahyang witir kan. Witir lah, ganjil. Jadi kalau rawatib saja, rawatib sembahyang saja yang tak termasuk witir, ada 10 di situ. Ada 10. Maka janganlah kita tinggal sebab dia muakkad. Muakkad ni maksudnya sangat dituntut. Tu maksud muakkad. Sangat dituntut. Sangat dituntut ni kenapa dia namanya sunat, solat sunat yang sangat dituntut? Nabi tak pernah tinggal. Kalau tertinggal Nabi qada. Siap qada lagi solat sunat tadi tu. Nabi qada. Solat sunat qabliyah ba'diyah yang muakkad ni. Kerana tu jangan tinggal. Ada 10 ya. Termasuk witir, jadi 13 lah kalau 3 rakaat. Yang kedua, tiada muakkad. Ghair muakkad. Apa maksud ghair muakkad? Kadang-kadang Nabi buat dan Nabi pernah tinggal. Sebab tu dia panggil ghair muakkad. Ghair muakkad, ghair muakkad bukannya tidak dituntut. Dituntut juga. Muakkad adalah solat sunat yang sangat dituntut. Muakkad. Ghair muakkad, solat sunat yang dituntut. Nampak beza tu? Bukan muakkad, solat sunat yang dituntut. Ghair muakkad, solat sunat tiada muakkad, solat sunat yang tiada dituntut. Bukan. Tiada muakkad bukan tidak dituntut. Bukan. Muakkad sangat dituntut. Solat sunat yang sangat dituntut untuk buat. Tiada muakkad, ghair muakkad, tiada muakkad, solat sunat yang dituntut. Tak ada sangat. Sangat tu tak ada. Tapi dua-dua dituntut. Apa dia? 2 rakaat dahulu tu sebelum daripada Zuhur. Tadi 2 rakaat sebelum Zuhur dah sebut muakkad. Oh, ni tidak. Tambahan 2 rakaat lagi atas dua yang sedia ada. Jadi 4. Jadi solat sunat sebelum Zuhur 2 muakkad. Kemudian sunat dituntut tambah 2 lagi. Jadi 4. Tambah 2 lagi. Jadi 2 tambah 2 lagi. 2 sangat dituntut, 2 dituntut. Tu maksud dahulu daripada Zuhur, sebelum Zuhur. 2 rakaat kemudian selepas daripada Zuhur. Selepas Zuhur dah 2 dah sangat dituntut. Tambah lagi solat sunat yang dituntut 2 lagi. Jadi 4 lah. Tambah 2 rakaat lagi atas 2 yang ada. Jadi 4. 4 rakaat dahulu sebelum daripada Asar. Tiada ba'diyah. Asar tak ada ba'diyah macam subuh juga. Jadi 4. 2 boleh buat. 4 direct boleh buat. Kita akan bincang akan datang. Iaitu 4 rakaat sebelum Asar. 2 rakaat dahulu sebelum daripada Maghrib disebut qabliyah khafifah, yang ringan. 2 rakaat sebelum Maghrib. Yang tadi tu yang muakkad, muakkad 2 rakaat selepas Maghrib. Itu muakkad, sangat dituntut. Sebelum Maghrib dituntut. Dituntut saja. Tak ada sangat. Tapi dia ada nama istimewa. Dia panggil qabliyah khafifah, iaitu solat sunat ringan. Apa maksud ringan? Maksudnya buat seringan boleh. Kalau boleh 2 minit. Tu maksud ringan sangat-sangat. Habis solat sunat yang lain tak adalah dituntut dengan ringan sangat-sangat. Buat macam biasa lah. Buat macam biasa tu maksud dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mungkin 5 minit sembahyang 2 rakaat tu. Sembahyang biasa. Tapi 2 rakaat sebelum Maghrib dituntut untuk buat ringan, sangat ringan. Sebab kat sini kita dapat tengok perbezaan orang yang ada ilmu dengan orang yang main amal tanpa ilmu. Orang yang belajar ada ilmu, dalam dia solat
Sunat, qabliyah ba'diyah, cerita qabliyah ba'diyah ni, subuh, dia semayang relax. Qabliyah subuh, relax. Maksudnya relax tu lambat, 5 minit kot. Slow-slow. Zuhur, asar, macam tu lah. Tapi, sebelum maghrib, dia semayang laju. Sunat dia semayang laju. Laju yang sah lah, bukan laju tak sah. Mungkin 2 hingga 3 minit. 2 hingga 3 minit je dia semayang. Mungkin dia tak baca surah kot. Atau kalau baca surah pun, surah pendek. Tapi kita tengok, boleh nampak ringan je dia semayang laju je. Tup. Itu maknanya orang mengaji lah tu. Okay, sambung lagi. 2 rakaat dahulu sebelum daripada isyak disebut qabliyah. Yang tadi tu isyak, itu ba'diyah isyak, itu muakkad. Ba'diyah isyak 2 rakaat muakkad. Yang ini yang tiada muakkad, yang dituntut, iaitu sebelum 2 rakaat sebelum isyak. Okey. Sunat rawatib pada mereka yang hadir sembahyang Jumaat sama macam rawatib sembahyang Zuhur. Sembahyang Jumaat ada ke qabliyah? Ada. Mengikut mazhab Syafi'i ada. Mazhab Hanbali tak ada. Kat Mekah dia orang tak ada qabliyah Jumaat. Tak ada. Tapi mazhab Syafi'i ada. Dia qiyas. Qiyas daripada Zuhur, Jumaat adalah pengganti Zuhur. Dengan sembahyang Jumaat tak perlu sembahyang Zuhur dah. Menandakan Jumaat itu Zuhur, Zuhur itu Jumaat, pengganti. Maka apa sahaja sunat yang ada dekat Zuhur ada juga dekat Jumaat. Antara sunat yang ada dekat Zuhur, qabliyah Zuhur, maka ada juga qabliyah Jumaat. Kerana Jumaat pengganti Zuhur. Berbeza dengan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali tidak. Dia Jumaat bukan pengganti Zuhur. Bukan. Dan ada beberapa hukum yang tak sama. Ada pendapat dalam mazhab Hanbali boleh sembahyang Jumaat sebelum waktu Zuhur. Pukul 10 pagi boleh sembahyang Jumaat. Ada dia punya ceritanya. Panjang lah ceritanya. Ada ceritanya. Jadi habis mana boleh sembahyang Zuhur boleh pukul 10? Tak boleh. Habis sembahyang Jumaat boleh pukul 10. Mazhab Hanbali ada pendapat dia. Dalam mazhab Hanbali boleh sembahyang boleh, tapi afdal sembahyang waktu Zuhur. Sebab tu dia ada hukum apabila kenanya dia panggil hari raya kubra, hari raya haji yang kena pada hari Jumaat, maka mereka hanya sembahyang raya aja. Sembahyang Jumaat tak sembahyang dah. Tak perlu, tak wajib sembahyang Jumaat bagi mereka. Sebab mereka dah sembahyang raya. Jika jatuh hari raya tu pada hari Jumaat, kita orang mazhab Syafi'i pun nak ikut juga. Dia ada beza. Dia sembahyang Jumaat mereka ada beza dengan kita. Ada beza. Jadi dia Jumaat bukan pengganti Zuhur. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i Jumaat pengganti Zuhur. Sebab tu selepas sembahyang Jumaat tak payah sembahyang Zuhur dah. Maka apa sahaja yang ada sunat-sunat dekat Zuhur ada juga kat Jumaat. Sebab tu dia tulis sini, sunat rawatib pada mereka yang hadir sembahyang Jumaat sama macam rawatib sembahyang Zuhur. Nampak ayat dia cantik. Sunat rawatib yang mereka yang hadir sembahyang Jumaat sama macam rawatib sembahyang Zuhur. Siapa yang tak hadir sembahyang Jumaat tak boleh buat qabliyah Jumaat. Dia kena buat qabliyah Zuhur lah. Jangan buat qabliyah Jumaat pula. Habis kau sembahyang Zuhur, buatlah qabliyah Zuhur. Jadi kalau kita kira yang ghair muakkad ni, yang dituntut ni ada 12. 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 4 rakaat sebelum Asar, 2 rakaat sebelum Maghrib, 2 rakaat sebelum Isyak. Keseluruhannya ada 12. Muakkad ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak. 10 tambah 12 tadi, yang muakkad tadi, yang muakkad, ghair muakkad tadi, 10 tambah 12 jadi 22 rakaat. 22 rakaat ni
lebih besar pahalanya daripada solat tarawih kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, tarawih kan kalau buat 20, kan pahala besar. Buat 20. Tapi witir apa semua lagi, jadi 20 lebih lah. Okey. Solat tarawih 20 dibandingkan dengan 22 solat sunat muakkad dan ghair muakkad, jauh ketinggalan besarnya pahala solat rawatib qabliyah ba'diyah yang 22 berbanding dengan 20 tarawih. Jauh tarawih kena tinggal duduk belakang dari segi fadilat pahala. Qabliyah ba'diyah rawatib ni jauh lagi tinggi, lagi besar pahala daripada tarawih kalau bulan Ramadan. Tarawih 20 bukan tarawih 8. Tarawih 8 lagi lagi jauh ke belakang tinggal. Tapi kita pelik bin ajaib sebab kita ibadah kita adat. Adat ikut aja. Bulan Ramadan qabliyah ba'diyah tak buat. Tapi semain tarawih 20. Macam tadi lah. Gaji mahal ada, ambil gaji murah. Tak ada sebab. Jadi sepatutnya qabliyah ba'diyah tu jangan tinggal. Itu paling besar. Ada yang lagi pelik bin ajaib. Tahu pelik bin apa? Lepas sembahyang isyak, lepak kat luar, sambung makan. Lepas sembahyang isyak. Sebab nak tunggu apa? As-salatu tarawih rahimakumullah. Nak tunggu tu. Jadi lepas sembahyang isyak, terus bangun, tunggu nak tarawih, makan lepak dulu, sakok dulu, duduk kat luar, rehat-rehat, baring-baring kat luar dulu. Tak buat ba'diyah isyak. Tiba-tiba Bilal panggil sembahyang tarawih, dia pergi sembahyang tarawih. Padahal sembahyang tarawih dengan ba'diyah isyak jauh lebih besar ba'diyah isyak. Yang pergi kejar tarawih pula apa? Itu kita. Orang kita. Itulah orang kita. Nak buat macam mana? Ibadah ikut-ikutan. Cukuplah setakat tu dulu. Saya ada satu kelas lagi ni. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah, seperti usalli sunnatuz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala akan datang. Baik, saya nak tengok 1-2 soalan. Lepas tu kita tutup lah. Mana soalan? Baca kat sini pula. Itulah, silap baca kat sini. Saya tengok soalan daripada bawah lah. Okey, Ustaz, kalau solat sunat yang diqada, niatnya sama ke ada tambahan qada? Solat sunat yang diqada, ya, ada tambahan qada. Usalli contohnya duha, sunnatul duha lah. Usalli sunnatul duha raka'ataini qadaan. Contohlah, kalau nak qada duha. Kalau qabliyah ba'diyah nak qada pun macam tu lah. Usalli sunnatul zuhri raka'ataini qabliyatan qada'an lillahi ta'ala. Kita akan bincang bab ni sekali lagi. Bukan sekali lagi, kita akan masuk bab ni yang sebenar next akan datang ya. Memang ada di bawah ni, di bawah, di dalam kitab kita ada. Jikalau qada jikalau solat qada berjemaah dengan imam, dapat pahala 27 ke? Jika qada tu solat yang dituntut berjemaah, contohnya qada solat raya, sunat solat sunat ni. Contoh ambil solat sunat dulu. Solat sunat raya dia qada. Boleh? Sunat qada solat sunat raya. Jadi dia pun
balik kampung, sampai lambat, orang dah semayang dah. Orang dah semayang, dah habis semayang dah. Raya, contoh semayang raya habis. Dia sampai asar kat kampung dia, contohlah. Jadi dia tak semayang raya lah, dah asar dah pun. Dah masuk asar dah. Jadi sebelum semayang asar, dia ajak 2-3 orang yang tak semayang Jumaat, tak semayang raya juga. Jom semayang raya. Qada. Boleh? Boleh. Esok lusa tu pun boleh. Niat elok-elok, qadaan, takbir, imam takbir, makmum takbir 7 kali. Rakaat kedua 5 kali, walaupun waktu asar. Boleh. Maka dapat 27. Tapi macam saya biasa sebut lah, 27 qada tak sama dengan 27 tunai. 27 tunai 27 pound sterling. 27 qada 27 US dollar. Mungkin kurang sikit dari segi nilai, tapi 27 tetap 27. Kalau qada solat fardu pun sama. Qada solat fardu beramai-ramai, semua solat qada solat fardu. Zuhur semua zuhur, contoh gitu. Imam pun qada, makmum pun qada. Yang masa muda-muda dulu. Maka niat qadaan dapat pahala 27, tapi taklah macam pahala 27 tunai. Tunai dapat 27 pound sterling, 27 qada solat fardu dapat 27 euro. Tu contoh lah. Bagi contoh duit, barulah senang faham. Sebab orang kan banyak kan suka duit. Okey, tengok soalan seterusnya. Wajib ni. Salam Ustaz. Salam. Waktu nak turun rukuk, adakah waktu nak turun rukuk, okey? Adakah sunat angkat tangan takbiratul ihram? Ada orang saya tengok tak angkat tangan, tapi ada orang angkat, ada orang tak angkat. Dia gini tau. Takbiratul ihram adalah yang mula-mula tu. Mula-mula kan usalli, kita niat nak masuk sembahyang tu, Allah tu. Mulut kita sebut Allah, itu namanya takbiratul ihram. Selepas pada tu, kita nak rukuk, nak i'tidal, nak sujud, dia tak panggil takbiratul ihram. Dia panggil takbir intiqal ataupun takbir intiqalat. Ataupun sebut takbir saja. Lagi senang, sebut takbir saja. Takbir perpindahan rukun. Jadi masa nak rukuk, Allahu akbar. Okey. Pertama mulut kena sebut, sunat sebut. Yang kedua tangan sunat angkat. Itu sunat. Jadi dia tanya sini, adakah sunat angkat tangan? Sunat angkat tangan, sunat ketika nak rukuk, sunat angkat tangan, dan sunat juga sebut kat mulut Allahu akbar. Jadi angkat tangan tu sunat ketika nak rukuk. Ketika bangun daripada rukuk juga sunat angkat tangan. Dia kata ada orang tak buat, dah sunat, ada orang tak buat, macam mana? Mungkin dia mazhab Hanafi kot. Ada mazhab yang tak sunat angkat tangan situ, tapi mazhab Syafi'i sunat. Jadi yang tak angkat tu mungkin mazhab lain, ataupun yang tak angkat tu mazhab Syafi'i tapi sunat. Tak buat pun tak apa kan, rugilah. Okay, next. Tak ada soalan cantik. Work. Wallahu a'lam. Ya ke tak ada soalan? Ya, betul. Tapi macam-macam duk borak bawah ni. Okey. Ada orang kerjakan solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat dan qabliyah isyak 4 rakaat. Sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Okey. Ini soalan ke jawapan ni? Nak kata soalan pun ya, nak kata jawapan pun ya. Hantam sajalah. Ya, kita akan masuk bab tu nanti. Akan datang, insya-Allah akan datang. Memang ada tulis dalam kitab. Boleh buat isyak. Ada yang buat, tak ada dalam kitab kita. Tak ada. Ada yang buat 4-4. Itu sebahagian kecil ulama.
mengatakan 4-4. Maksudnya 2-2 lah. Isyak memang ada, tapi qaul dhaif, pendapat dhaif, ditolak oleh sebahagian besar ulama yang lain, mengatakan tak sunat. Tapi ada orang buat, ya, memang ada qaul tu, tapi dipanggil qaul dhaif, pendapat dhaif. Okey, daripada buat 4 rakaat ba'diyah isyak, qabliyah isyak, buat 4-4, baik buat 2-2. Habis tu boleh buat 2-2 baru 4 rakaat. Kan baik 8. Kan baik 8 dengan maksud baik banyak buat, banyak kali buat 8. Tak juga. Baik buat 2-2. Habis makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi banyak fadilat. Buatlah 4-4. Tidak. Daripada buat 4-4 isyak tadi, qabliyah ba'diyah 4-4, lebih baik buat 2-2. Habis tu 4 lagi tu buat witir. Faham tak? 2 qabliyah, 2 ba'diyah. Kenapa tak buat 4-4? Sebab qaul tu qaul dhaif. Habis nak sembahyang juga 4-4. Sabar kejap. Buat 2-2. 2 qabliyah, 2 ba'diyah. Lepas tu buat witir. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Banyak mana 2 silakan. Yang 2 tadi, yang nak buat qabliyah ba'diyah isyak tadi, letak dekat witir, lagi bagus. Sebab witir lepas sembahyang ba'diyah isyak juga. Sama je. Bezanya niat aja. Witir mazhab Hanafi wajib. Siapa tak solat witir berdosa mazhab Hanafi. Maknanya pahala dia tinggi. Besar pahala daripada ba'diyah qabliyah isyak. Witir Nabi tak pernah tinggal. Witir Nabi tak pernah tinggal. Sedangkan qabliyah isyak Nabi pernah tinggal. Nampak? Dia panggil aulawiyat, keutamaan, cerdik dalam beribadah. Nak buat 4-4 dengan masuk 8, tambah solat isyak 4, solat isyak fardu 4, qabliyah 4, ba'diyah 4, jadi 12. Dia nak juga buat 12. Tapi yang 4-4 qabliyah ba'diyah tu qaul dhaif. Habis tu macam mana? Buat 2-2 qaul mu'tamad. Habis tu 4 lagi tu letak dekat witir. Biasa solat witir 3, letak lagi 2 2, lepas tu 3 witir. Jadi 2 2 2 1. 2 2 2 1. 7 rakaat witir. Jauh lebih besar daripada qabliyah ba'diyah isyak yang qaul dhaif tadi. Itu dipanggil cerdik dalam beribadah. Aulawiyat. Fiqh aulawiyat, pekah keutamaan. Tapi kalau nak buat juga, silakanlah. Kan ada qaul dhaif. Buat je lah kalau nak sangat. Okay? Apa? Minta penjelasan apa ni? Saya rasa dah habis dah. Dah tak ada dah. Minggu depan saya nak booking jadual apa ni? Apa ni? Ustaz, boleh ke hari Khamis? Muhammad Rizal. Ini orang POJ. Puncak Jalil 7. Surau Allah, lupa lah. Surau apa? Takwa surau apa? Mesej lah saya nanti lah. PM tepi. Rizal PM tepi. Mana cakap dalam ni? Mana saya ingat jadual? Muhammad Suhairi. Ustaz, kalau masbuk imam dah tahiyat akhir, ni soalan terakhir ya, tutup. Saya ada kelas tu lagi ni. Kalau masbuk imam, sebab saya layan juga, sebab apa ni? Sebab orang Kuantan juga. Nanti kan tak boleh masuk Kuantan, saya tak layan soalan dia. Kalau masbuk imam dah tahiyat akhir, kalau turun sujud perlu tak sebut Allahu Akbar, dan naik untuk rakaat 1 sebut atau tak Allahu Akbar. Okey. Dia masbuk, dia dapat tahiyat akhir. Dia pun Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, duduklah at-tahiyatul mubarak sampai habis. Kemudian imam bagi salam, dia langsung tak dapat rakaat, nak kena tambah Kalau solat isyak tambah 4, solat subuh tambah 2, solat maghrib tambah 3 lagi. Nak tambah rakaat lah, sebab langsung tak dapat tahiyat akhir aja.
Dia pun nak bangun. Kan? Nak bangun ke? Lepas imam salam, nak bangun lah ni. Masa bangun tu, sunat tak Allahu Akbar kat mulut? Tak sunat. Tak sunat. Sunat tak angkat tangan? Allahu Akbar. Sunat? Tak sunat juga. Tak sunat Allahu Akbar, tak sunat angkat tangan. Habis tu diam aja. Macam mana? Fil alamin innaka hamidum majid. Imam pun assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia pun zip mulut. Tak ada ni, tak ada. Terus. Angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis. Angkat tangan tarak. Allahu Akbar juga tarak. Okey. Kalau buat juga sebut kat mulut, bukan tempatnya, maka tak ada pahala lah. Sebab sebut Allahu Akbar bukan pada tempatnya. Angkat tangan dikira 2 gerakan. Kalau angkat juga dikira 2 gerakan besar, maka tambah satu lagi batal sembahyang. Sebab 3 gerakan besar. Tapi kalau 2 gini je, tak batal lah. Tapi tidak dituntut. Wallahu a'lam. Kalau silap makmum masbuk kena bangun cepat-cepat sebelum imam bagi salam kedua. Tidak, bukan gitu Rizal. Muhammad Rizal, bukan gitu. Tidak. Selepas salam yang kedua. Harus boleh kalau lepas salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh terus bangun. Boleh. Nak bangun terus boleh. Tapi bukannya ayatnya mesti tunggu mesti salam yang pertama sebelum imam salam yang kedua. Tidak. Bukan gitu. Sunat lepas salam yang kedua. Boleh lepas salam yang pertama. Sebab salam pertama kan dah keluar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan dah habis dah rukun. Jadi bolehlah nak naik. Silakan. Tapi mazhab Syafi'i sunat tunggu salam yang kedua. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi beza. Mazhab Hanafi lepas salam yang pertama terus bangun. Itu mazhab Hanafi. Jangan sampai salam yang kedua. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, salam yang pertama, imam salam pertama, nak bangun, silakan. Tak nak bangun, bagus. Imam salam yang kedua, okey, cepat-cepat kena bangun. Tak bangun, siap-siap boleh batal. Jadi, mazhab Syafi'i, salam yang kedua, baru cepat-cepat bangun. Kalau tidak, batal. Mazhab Hanafi, salam yang pertama, cepat-cepat bangun. Kalau tidak, batal. Jadi, ada beza situ ya. Jadi, mazhab Syafi'i, kalau salam pertama bangun juga, harus, boleh. Nak bangun, boleh. Lepas salam yang pertama. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Terima kasih kepada penganjur Masjid Salahuddin. Allah. Ada lagi. Walaupun makmum tak dapat 1 rakaat. Walaupun makmum tak dapat. Walaupun makmum tak dapat 1 rakaat. Tak kisah. 1 rakaat, 2 rakaat, tak kisah. Tak kisah. Tidak kisah. Sebab kalau sebut mesti lepas salam yang pertama. Boy, macam kalau tidak, kalau salam yang kedua batal sembahyang. Tak gitu. Salam yang pertama boleh nak bangun salam pertama walaupun tak dapat 1 rakaat pun. Boleh rakaat salam yang kedua pun boleh. Salam pertama pun boleh. Mana lagi elok? Mazhab Syafi'i elok salam yang kedua lah baru naik. Cepat-cepat. Habis kalau salam pertama boleh juga. Dia gitu. Lembut aja. Dia jangan kerah-kerah je. Terima kasih kepada Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Mazaidi dan sebagainya. Siapa yang ada, Pak Wah. Kita tak sambung akan datang. Ada rezeki, ada umur yang panjang, kita sambung akan datang. Terima kasih kepada para AJK yang sangat berusaha. Tangguh dulu. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.